Tiba-tiba ekor mata ni terperasan macam shadow. Macam bayang-bayang. Bentuknya bujur. Lepas tu hitam. Betul-betul kat hujung kepala katil dia tu. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Welcome back to Malam Mistik. Apa khabar korang semua? Harap kekal sihat je, kekal handsome, kekal tampan, kekal lawa, kekal cul, kekal comel. Yang tengah bercuti lagi tu, aku harap korang enjoy dengan holiday korang tu. Ingat-ingat bercuti-bercuti juga. Tapi beringatlah juga. Alright. Malam ni aku nak share kat korang satu kisah ni. Brother ni hantar dekat aku cerita ni melalui voice message je dekat Telegram aku. Kisah pengalaman dia masa zaman dia belajar dekat universiti dulu. Tapi bukan berlaku dekat universiti. Tapi berlaku dekat Cameron Highland. Masa dia dengan geng-geng dia buat kerja lapangan dekat sana. So guys, sebelum aku nak start cerita malam ni, belanjalah aku subscribe dulu channel Anas Rahmat ni. Belanja like dan komen sekali tu. Kalau nak lagi best, belanja sekali share cerita aku ni. Alright. So, tunggu apa lagi? Jom layan cerita ni. Let's go. Saiful ni, dia ni orang Ipoh dan sambung belajar dekat sebuah universiti tempatan yang terletak dekat Negeri Sembilan, UiTM Negeri Sembilan. Saiful ni dia ada 5 orang kawan baik yang belajar satu kos dengan dia. Dia, Amar, Zarif, Daus dengan Haikal. Dia ni 5 orang memang ngam sangat. Diorang ni selalu je bersama-sama walau kat mana pun diorang ni pergi. Sebenarnya diorang ni dah start berkawan pun masa diorang ni dekat UiTM dekat Kelantan lagi, masa ambil diploma. Hinggalah diorang ni sambung ijazah dekat UiTM Negeri Sembilan tu, diorang pun masih lagi bersama-sama. Sampaikan dah sambung ijazah ke UiTM Negeri Sembilan tu, diorang ni siap sewa satu rumah sama-sama lagi. Senang cakap memang close lah diorang ni semua ni. Nak dijadikan cerita, masa tu lebih kurang tahun 2016, lebih kurang pengakhiran semester katanya. Diorang ni dapat satu assignment, kena buat tugasan lapangan. Tugasan lapangan tu macam berkisarkan perkembangan dekat satu tempat tu lah. Perkembangan daripada segi ekonominya, daripada hasil, macam-macam lagi lah. So caranya, diorang ni kena pergi dekat satu tempat tu, tak kisahlah mana-mana tempat pun. Lepas tu kena study pasal satu tempat tu. Kena ambil video, kena rekod, lepas tu dokumentasikan setiap perincian perkembangan dekat kawasan tu. Daripada segi geografinya, ekonomi kawasan tempat tu, ada macam-macam lah. Kerja lapangan ni kena buat secara berkumpulan guys. Kena buat ramai-ramai. Dipendekkan cerita, diorang pun memilih lah lokasi tempat yang diorang nak buat field study tu, iaitu dekat Cameron Highland. Antara sebabnya diorang pilih Cameron Highland tu, sebab Cameron ni banyak lah agriculture, lepas tu faktor kat muka bumi tu sendirilah yang menjadikan perkembangan faktor ekonomi kat kawasan tu. Jadi kerja mudah lah bagi diorang ni, sebab banyak benda boleh ditulis kan, banyak benda boleh rekod kat situ. Bila banyak data dekat situ, lagi mudah kerja diorang ni nak buat, lagi mudah kerja diorang ni nak settle. So bermulalah planning dan rancangannya. Si Saiful ni, dia ni ibarat mastermind lah dalam grup diorang ni. Selain daripada diorang berlima tu dalam satu kumpulan, ada lagi 7 orang pelajar perempuan yang join kumpulan diorang ni. Menjadikan semua ahli geng kumpulan diorang ni seramai 12 orang. So hari tu, diorang pun sewalah kereta, teruslah dengan planning diorang tu menuju ke Cameron Highland. Rancangannya, diorang ni akan stop checkpoint dulu dekat Ipoh. Bermalam dekat Ipoh sehari. Lepas tu esok paginya barulah diorang ni akan ke Cameron Highland. Lagipun kalau daripada Ipoh nak ke Cameron Highland tu taklah jauh sangat kan. Dekat Ipoh tu, diorang akan stay dekat rumah si Saiful ni. Si Saiful ni pun orang Ipoh. Maknya pun kebetulannya just duduk seorang-seorang je dengan adiknya tu dekat Ipoh.
So tak ada masalah lah pun kalau diorang ni nak stay sehari dekat rumah maknya Saiful ni. Jimat lah sikit kan duit bajet hotel dekat Ipoh tu kan. So hari tu yang lelakinya tidur dekat satu pusat mengaji dekat dengan kawasan rumah maknya Saiful tu. Pusat mengaji tu maknya yang jaga. So memang kosong hari tu. So bolehlah budak-budak lelaki ni tumpang stay satu malam. Yang budak perempuannya pula diorang just tidur je kat rumah Saiful dengan maknya tu. So esoknya rancangannya nak gerak daripada Ipoh nak naik ke Cameron Highland tu waktu pagi-pagi. Tapi bila dah geng ramai-ramai ni dah pumpang seorang sana seorang sini, bebel sana bebel sini, confirm lah terlewat sikit daripada jadual asal tu. Dan nak dekat tengah hari barulah diorang ni bertolak daripada Ipoh menuju ke Cameron Highland. Dalam ramai-ramai kaum perempuan tu ada seorang perempuan ni, nama dia Zila. Zila ni bapak dia somebody lah dalam government, dalam kerajaan. Mungkin Datuk ke Tan Sri ke tak tahulah. Bapak dia ni belanja bookingkan 2 private homestay ni dekat Tanah Rata. Sebenarnya bukanlah homestay sangat pun, tapi macam kediaman rasmi kerajaan lah untuk orang-orang kerajaan daripada luar kalau kerja ataupun datang kat Cameron untuk gunakan tempat tu. Homestay ni bentuknya macam apartmen. Bagi diorang yang masa tu student kan, diorang ni rasa jimat lah kalau dah ada yang nak sponsor tempat stay tu kan. Lagi pula lah bila diorang ni kena stay kat Cameron Highland tu 3 hari 2 malam. Lagilah banyak jimatnya tu kan. Duit bajet yang nak buat sewa hotel tu dah boleh pergi ke tempat lain pula. Betul tak? Diorang sampai ke lokasi homestay masa tu dah petang dah. Dah lebih kurang nak dekat pukul 5 petang dah. Bukan sebab perjalanan jauh pun, tapi biasalah Cameron Highland kan. Pam-pam lah dia punya jam macam mana. Lagilah diorang ni pula pergi masa time peak season. Memanglah jam. Bila sampai-sampai dekat situ, kat kawasan homestay tu, si Saiful ni dia boleh rasa macam vibe yang tak berapa nak best sangat dekat situ. Suram je kat kawasan tu. Lepas tu sunyi. Kawasan tu dia macam dekat ceruk sikit, dikelilingi dengan pokok-pokok besar. Walaupun keadaan cuaca masa tu masih terang lagi, tapi dekat kawasan tu nampak macam gelap-gelap je. Sebab pokok-pokok tinggi tu sendiri buat cahaya susah nak tembus kat kawasan tu. Kalau orang yang sukakan keadaan sunyi dengan aman, memang kat situ tempat yang paling sesuai dia duduk. Tapi bagi Saiful ni, tempat tu memang nampak macam creepy sikit lah. Si Saiful ni dia mengadu jugalah kat member dia pasal tempat ni kan. Dia cakap lah kan tempat ni bentuknya macam vintage sangat. Lepas tu sunyi pula. So memang nampak macam creepy sangat lah. Yang si Zarif ni pun setuju jugalah dengan apa yang si Apple ni cakap. Tapi diorang ni tak komplain apa pun. Bagi diorang ni dah ada tempat stay percuma tu pun dah kira bersyukur dah. So diorang pun check in lah kat homestay tu, yang apartmennya dekat tingkat 4. Yang perempuannya duduk satu apartmen, yang lelaki pun duduk satu apartmen. Kedudukan apartmen diorang ni sebenarnya satu level je. Lepas tu berdepan je. Kalau buka pintu tu memang bertembung lah senang cakap. Apartmen tu pula memang agak selesa jugalah bentuknya. Cuma bila first time tu saya pun ni masuk ke dalam apartmen tu, memang dia betul-betul dapat rasa vibe yang tak berapa nak best sangat kat apartmen tu. Dia punya suram tu memang lain macam, kata si Sepo ni. Lagilah pula bila dia dapat tahu apartmen tu jarang ada orang yang check in dekat situ. Dekat dalam apartmen tu, walaupun masa tu baru je lebih kurang 5 petang tu, 5 lebih macam tu, tapi suasananya dah rasa macam senja dah kat dalam apartmen tu. Apartmen tu ada 3 bilik. So, diorang pun decide lah bilik masing-masing. Si Zarif dengan Amma duduk satu bilik. Sepo dengan Daus satu bilik. Yang Haikal pula dia duduk master bedroom sorang-sorang. So lepas pilih bilik masing-masing, si Sepo dengan Daus pun masuklah bilik dia. Teruslah dia orang melonjak dekat atas katil tu macam orang jakun. Terlompat-lompat dekat atas katil. Bukan main seronok katanya. Sikit pun tak teringat kan. Petua-petua orang dulu suruh tepuk-tepuk dulu tilam atas katil tu ke, tak pun baca-baca dulu ke sebelum melonjak atas katil tu. Diorang berdua ni main pakai embus je. Dah seronok sangat kan. Yalah, bukan selalu pun dapat lepak chill dengan member kat homestay macam tu kan. Lagipun homestay tu pun nampak macam mewah gitu. Tu yang jadi macam jakun sikit diorang ni. Dalam pukul 7 lebih macam tu, lepas-lepas maghrib tu, diorang ni semua termasuk geng-geng budak perempuan tu pergilah keluar makan.
Rancangannya, diorang nak keluar awal, nak balik cepat supaya diorang boleh rehat awal malam tu. Sebab esok pagi-pagi lagi diorang dah nak start buat kerja diorang ni. So masa makan malam tu lah diorang ni plan untuk program esoknya. Lebih kurang dalam jam 10 lebih macam tu, 10 malam macam tu, diorang ni pun balik ke apartmen masing-masing. Malam tu, masa dekat homestay tu, kat apartmen tu, tiba-tiba si Zarif ni, dia ajak layan movie cerita hantu. So si Sepul dengan si Amar ni cepat-cepat lah tolak. Tak payahlah layan cerita hantu, layanlah cerita-cerita kelakar pula, kata si Sepul ni. Sebenarnya, bukan diorang berdua ni takut nak tengok cerita hantu. Tapi sebenarnya diorang ni awal-awal lagi dah rasa macam vibe tak berapa best kat dalam homestay tu. So diorang ni kalau boleh tak nak lah mengundang kan. Lebih baik elak sebelum dah terkena. Betul tak? Habis satu movie tu, movie kelakar lah diorang buka malam tu, lebih kurang jam 12 lebih macam tu. Diorang masing-masing pun masuklah ke bilik masing-masing. Kecuali si Amar ni, tiba-tiba dia ubah plan, dia nak tidur dekat hall aja katanya. So si Saipul ni bila dah masuk dekat bilik tu, tepat jam 1 pagi, internet Celcom burung hantu handphone diorang ni pun aktif. Yang mana tak tahu internet Celcom burung hantu ni, satu zaman tu Celcom pernah launching lah satu SIM card ni. Dari jam 1 pagi sampai 7 pagi, internet laju unlimited. Ni bukan iklan masa tu. Internet laju unlimited. So masa ni kalau korang nak layan Insta ke YouTube ke, inilah waktunya. Kalau korang nak layan siang-siang hari bukan tak boleh. Tapi cepatlah kuota internet korang habis. So layanlah daripada pukul 1 sampai pukul 7 pagi. Sebab itulah namanya Celcom burung hantu. Lepas pukul 1 pagi je internet percuma. Student memang ramai lah guna package internet masa ni. Back to the story. So si Saiful dengan Daus ni bila dah tahu internet burung hantu diorang ni dah aktif, diorang pun apa lagi, selubung lah dalam selimut masing-masing. Sambil tu scroll lah handphone masing-masing, layan Insta lah, layan YouTube lah. Lebih kurang jam 1:30 pagi macam tu, tiba-tiba si Daus ni berbunyi. Pul, kau dengar tak apa yang aku dengar? Maksud Daus tu, diorang berdua ni masa masuk dalam bilik tu, diorang ni tutup pintu. Lepas tu lock, sebenarnya pintu tu lock. Tapi ngan tiba-tiba diorang ni terdengar macam ada orang nak buka pintu daripada luar. Biasanya kan kalau kau orang tutup pintu rumah tu, walaupun dah rapat, kan ada gap juga kan di antara pintu tu kan. So kalau korang tolak kan mesti ada ruang. So walaupun bertutup, kalau kau tolak dia tetaplah berbunyi, ya tak? Kalau tutup kan gede-gede ada bunyi sikit kan. So macam tu lah yang berlaku, bunyi macam tu lah yang berlaku malam tu. So si Epun ni pun dia jawab lah yang dia pun dengar juga apa yang Daus dengar ni. So si Epun ni dia ajak lah si Daus ni pergi cek. Takut jugalah kan kalau ada penyamun yang masuk. Diorang ni risau. Diorang tu dah lah bawa banyak barang, dengan laptopnya, dengan kameranya. Kalau kena curi, memang pisang lah kan malam tu. So diorang berdua ni pun keluarlah bilik nak cek keadaannya. Tengok-tengok si Amar yang katanya nak tidur dekat hall, tengok-tengok dah ada kat bilik dah. Tak jadi tidur kat hall. Tapi dia pun tak tidur lagi masa tu. Bila dia ternampakkan si Daus dengan si Saipul ni, cepatlah dia tanya, apa sebab korang keluar bilik? Korang dengar bunyi juga ke? Rupa-rupanya si Amar pun dengar juga bunyi yang sama. Bukan sakat Saiful dengan Daus yang dengar. So kalau tadi ni diorang berdua je yang nak pergi usah-usah tu, kali ni diorang dah ada bertiga pula. Diorang ni dah standby dah kalau nampak pencuri. Kalau betul pencuri yang masuk, memang diorang ni nak rembat je. Diorang muda lah katakan. So bila diorang ni keluar ke hall, tengok tak ada apa-apa pun, si Saiful ni pun cakap lah, korang ni agaknya tak tutup kipas kot. Tu yang angin kuat mengendang pintu bilik aku ni. Si Amar cepat-cepat jawab, kita ni kat Cameron tahu, mana kita pakai kipas angin? Kau tengok dekat siling, kipas angin pun tak ada. So nak sedapkan hati lagi, diorang pun fikir, mungkin ada tingkap yang terbuka kot. Tu yang angin masuk ke dalam rumah. Mungkin lah kan. So diorang ni pun cek lah sekeliling kawasan apartmen diorang tu. Manalah tahu kalau ada tingkap yang tak tutup agaknya. Habis dah diorang ni cek satu apartmen, termasuklah kat bilik air sekali, memang tak ada langsung tingkap yang terbuka. Masa ni si Saipul dah mula pun seriau. Kalau tak ada tingkap yang terbuka, maksudnya
tak adalah angin yang boleh masuk. Tapi macam mana pula pintu bilik boleh macam ada yang nak buka daripada luar? So diorang pun malah nak fikir panjang. Malah nak fikir bukan-bukan, diorang pun sambunglah masuk ke bilik masing-masing nak tidur balik katanya. Tapi sebelum nak masuk bilik tu, sempat lagi si Saipul ni dia tanya dengan si Amar ni. Kenapa si Amar ni dia boleh galih ke bilik pula? Katanya nak tidur dekat hall depan kan, tapi boleh galih ke bilik pula. Lepas tu Amar ni pun jawab lah, tak jadilah Pul tidur dekat hall. Saya pun tanya balik dekat si Amar ni, kenapa tak jadi tidur dekat hall? Amar jawab, adalah sebabnya, nanti-nantilah aku cerita. Si Amar ni dia tak nak cerita pun apa yang berlaku sebenarnya. Tapi masa ni si Saipul macam dah boleh tangkap maksud si Amar ni. So lepas tu diorang pun masuklah ke bilik masing-masing. Saipul pun landing atas katil dia. Baru je landingkan kepala atas bantal tu, kononnya nak sambung main handphone lah tu. Tiba-tiba sekali lagi bunyi pintu yang macam orang nak buka tu terjadi lagi sekali. Masa ni Saipul just tengok muka Daus. Daus pun tengok muka Saipul. Masing-masing pun rasa macam tak sedar hati dah. Dalam hati Saipul ni, memang ada yang macam tak kena ni. Memang benda Allah ni lah yang kacau ni. Dia berbisik juga dalam hati dia. Dia kata janganlah kacau dia kan. Dia dah penat dah ni. Dah lah dia yang driver satu hari ni. Of course lah dia letih. Dia pun bukannya takut sangat pun masa tu. Tapi cuma dia dah penat sangat. So dia just malas nak ambil pot pasal perkara-perkara ni. Dia pun masa tu fikir lantak lah kan dengan bunyi tu. Dia pun terus sambung je dengan aktiviti dia tu. Akhirnya si Saipul ni dia just nak tidur je. So dia pun mengiringkan badan dia tu menghadap kepada member dia si Daus tu. Lepas tu dia pun bagi tahulah kat Daus yang dia nak tidur. Masa dia tengah mamai-mamai nak lelakkan mata tu, tiba-tiba ekor mata ni terperasan macam shadow. Macam bayang-bayang. Bentuknya bujur, lepas tu hitam. Betul-betul kat hujung kepala katil dia. Masa ni si Saipul ni betul-betul memang dah tak sedap hati dah. Dalam masa yang sama berdebar-debar juga jantungnya tu. Risau pun dia juga, takut pun of course lah. Dia memang nampak bentuk benda lah tu. Tangan, kaki semua pun tak ada. Just bayang-bayang bujur gitu je. Lepas tu hitam colour dia. Si Saipul ni bila dia dah terperasankan benda tu, dia terus bercakap tau. Tapi bunyi cakapan dia tu macam spontan je dia keluar daripada mulut dia. Korang dengar lah sendiri apa yang si Saipul ni cakap. Kau nak kacau aku tak payah. Aku tak kacau kau jangan kacau aku. Aku dah tak larat. Aku nak tidur. Si Daus ni yang dekat sebelah si Saipul ni terkejut lah bila tiba-tiba si Saipul ni cakap macam tu. Dia pun tanyalah dekat Daus, kau marah kat aku ke Pul? Si Saipul pun terus jawab, Bukanlah, aku tak marah kau lah. Bukan. Tak ada apa lah Daus, kau tidur lah kan. Aku saja cakap. sebenarnya si Saipul ni dia tak nak lah menakut-nakutkan si Daus ni malam tu. Takkan dia nak cakap, weh Daus, aku nampak hantu lah kat busuk katil. Takkanlah dia nak cakap macam tu kan. Kalau dia cakap macam tu, kau fikir apa yang berlaku kat Daus? Silap melompat terus lah si Daus ni. So lepas daripada si Saipul tu cakap macam tu, benda Allah tu pun terus hilang. Itu kisah kejadian dekat bilik Saipul dengan Daus. Malam tu, bukan bilik si Saipul dengan si Daus je yang kena gangguan tu. Tapi dekat bilik si Amar ni pun kena juga. Amar ni dia sebilik dengan si Zarif. Tapi masa ni memang si Zarif ni dah nyenyak habis dah masa tu. Si Zarif ni, kalau dia kata dia dah tidur, jenis kena campak bom dekat sebelah telinga dia pun belum tentu dia sedar agaknya. Si Amar ni, masa awal tadi kan dia kata nak tidur dekat hall. Lepas tu bila dia rasa tak sedar hati tu, dia pun galih lah masuk ke dalam bilik. Masa dekat bilik tu, dia tak tidur dekat atas katil pun. Dia just tidur dekat lantai je. Memang jenis si Amar ni jenis suka tidur atas lantai. So masa dia baring dekat lantai tu, kepala dia ni menghadap membelakangkan pintu bilik dia tu. Katilnya ni jenis katil queen, yang jenis katil divine tu, jenis yang tak nampak bawah katil tu. So si Amar ni betul-betul menghadap katil muka dia, tapi tak nampak apa-apa lah, nampak macam papan je lah yang dia tengok tu. Tengah dia baring nak delapkan mata tu, tiba-tiba dia rasa macam ada benda yang panas datang nak peluk dia daripada belakang. Dia punya meremang tu dah sampai ke tengkuk dah katanya dah. So spontan jugalah si Amar ni cakap,
Dia cakap benda yang sama jugalah macam Saiful ni cakap. Cuma dialeknya dalam bahasa Kelantan. Bol lah, tak payah kacau aku lah. Kacau orang lain lah. Lepas dia cakap macam tu, serentak tu, terus dia rasa okey dah. Tak ada lagi dia terasa macam ada benda nak peluk dia. Tak ada rasa lagi panas-panas tu. Esok paginya, si Saiful ni sajalah bergurau dengan roommate dia si Daus tu. Dia cakap, Daus, bukan main sedap kau tidur semalam Daus. Syok betul dalam sejuk ni tidur. Rupa-rupanya, si Daus ni tak nyenyak pun tidurnya malam tu. Sebab dia asyik kena tindih aja katanya. Daus ni cakap juga, dia dah biasa pun kena tindih dekat asrama sekolah. Cuma kali ni, lain macam sikit dia punya tindih tu. Lepas daripada dia kena tindih tu, si Daus ni terus tak dapat nak lelapkan mata dia. So pagi tu, memang koyak lah si Daus ni nak start kerja. Mana taknya, mata dah rabak ngantuk sebab tak dapat tidur malam tu kan. So hari tu targetnya diorang ni nak settlekan kerja-kerja diorang tu secepat yang mungkin kalau boleh. Lagi cepat diorang settle, lagi cepatlah diorang boleh buat aktiviti masing-masing. Diorang nak jalan ke, nak shopping ke, nak beli strawberry ke, nak photoshoot muka masing-masing ke. Yang penting kerja kena settle secepat mungkin. So awal-awal lagi lah diorang ni ramai-ramai keluar daripada homestay tu, pergi settlekan kerja lapangan diorang dekat Cameron Highland tu. Dah lewat petang tu, barulah kerja diorang ni semua settle. So sebab dah petang sangat, diorang decide just nak balik homestay je. Nanti malam baru keluar balik pergi makan sama-sama. Sampai-sampai je dekat homestay tu, si Zarif ni terus duduk dekat hall layan tengok TV. Si Haikal pula, dia duduk dekat bilik sambil main phone dia. Zarif ni, walaupun dia lepak dekat hall, tapi mata dia tu boleh tengok terus ke arah bilik Haikal. Masa Haikal dekat bilik tu, memang si Haikal ni dia tutup pintu bilik tu. Tengah si Zarif ni layan-layan cerita syok-syok tu, dengan tiba-tiba tak semena-mena pintu bilik si Haikal tu terbuka sendiri. Terkejut jugalah si Zarif masa tu bila ternampakkan pintu tu terbuka sendiri. Dia boleh nampak lah si Haikal tengah terbaring dekat atas katil. Memang jelas nampak tak ada siapa pun yang buka pintu tu. Tak mungkin jugalah si Haikal ni boleh buka pintu tu, lepas tu terus cepat-cepat baring atas katil. Tak mungkin pun. Sebab Haikal tu pun nampak relax je dekat atas katil tu. Waktu malam pun menjelma. Malam terakhir diorang lepak dekat homestay tu. Lepas balik daripada makan malam dekat luar tu, lebih kurang jam 11 ke 12 malam macam tu. Tengah budak-budak lelaki ni lepak dekat apartmen diorang tu, tiba-tiba loceng pintu apartmen berbunyi. Si Saiful yang pergi tengok siapa yang ada kat depan pintu tu. Buka-buka, tengok-tengok si Zira yang datang. Dengan muka yang nampak macam pucat lesi tu, si Zira ni mengadu dekat Saiful masa tu. Dia cakap, si Amira ni angin tak ada, ribut tak ada, tiba-tiba menangis dekat penjuru dinding hall apartmen tu. Sudah. Benda yang paling si Saiful nak cuba elakkan, akhirnya berlaku juga. Memang panik lah situasi masa tu. Diorang ni pun tak tahu nak buat macam mana pun. Nak panggil ustaz minta bantu, siapa yang diorang nak call? Tapi nasib baik jugalah si Amira ni tak lama pun dia jadi macam tu. Lepas tu dia jadi normal balik. Tapi walaupun dalam keadaan normal, dia tetap juga macam lemah, pucat-pucat tau. Malam tu diorang ni beramai-ramai pun duduk sama-sama berbincang. Diorang bincang nak buat apa. Sebenarnya bukan apartmen budak lelaki je yang diganggu sejak malam pertama lagi diorang ada kat situ. Apartmen budak perempuan pun diganggu juga. Cuma diorang ni tak cerita pun apa gangguannya. Macam mana diorang ni diganggu dengan benda lah ni. Back to the story. Bincang punya bincang, diorang semua ni ambil keputusan. Malam tu diorang tak nak tidur pun dekat apartmen tu. Diorang decide nak keluar daripada apartmen tu, tidur ataupun overnight je dekat mana-mana. Nanti pagi barulah diorang balik dekat apartmen tu. So diorang ni pun start lah kereta, pergilah cari pot-pot yang sesuai untuk diorang ni overnight. Tak pun kalau tak overnight pun, at least cari spot parking untuk tidur dalam kereta je lah. First spot yang diorang pergi adalah kawasan masjid. Masjid tu letaknya dekat kawasan tu juga. Kawasan masjid tu letaknya betul-betul dekat atas bukit. Tapi bila sampai dekat kawasan parking masjid tu, si Saiful ni dia ambil keputusan tak jadi nak stay dekat situ.
Sebab dekat situ kawasannya lagi sunyi. Boleh tahan, seram jugalah bentuknya kawasan tu. So diorang ni pun sambunglah cari spot lain. Lah diorang lepak dekat satu tempat ni dekat Berincang, kawasan lot parking je. Tempatnya tu taklah sunyi sangat, banyak lampu-lampu. Ada jugalah kereta lalu lalang. Diorang ni pun parking lah kereta tak jauh-jauh pun. Parking rapat-rapat je antara kereta diorang ni. Sebenarnya masing-masing malam tu pun memang dah takut sangat dah. Lagilah budak-budak perempuan ni kan. Lagi pula lah dengan kejadian yang berlaku kat si Amira tu, lagilah buat diorang ni tak berapa nak sedap hati sangat. Si Amira masa tu naik satu kereta dengan si Saipul, dengan budak lelaki lah senang cakap. Sebab diorang ni pun tahu yang si Amira ni tak berapa nak elok pun kesihatan dia. Yelah baru lepas kena sampuk agaknya kan. So biarlah budak-budak lelaki yang perhatikan dia masa tu. Sekurang-kurangnya kalau apa-apa benda yang berlaku dekat si Amira ni, budak lelaki ni lebih gagah sikit untuk nak lawan kan. Itu fikiran diorang masa tu. Masa dekat parking tu, diorang ni pun matikanlah enjin kereta. Masing-masing buka tingkap. Semua pun kat dalam kereta kecuali si Zarif ni je yang lepak dekat luar. Tiba-tiba si Daus ni, dia buat perangai. Dia ajak si Zarif ni bergurau pula. Zarif ni masa tu tengah melepak dekat luar kereta. Tak tahulah dia tengah buat apa masa tu. Tiba-tiba si Daus ni bercakap, Zarif, kau buat apa tu? bunyinya macam sajalah si Daus ni nak nyakat si Zarif ni. Macam nak takut-takutkan si Zarif ni lah kononnya. Dengan tiba-tiba, bukan si Zarif ni yang menjawab, tapi si Amira ni yang kat dalam kereta ni pula, yang daripada tadi tu senyap je, tiba-tiba dia ketawa. Bukan ketawa yang biasa-biasa tau, tapi ketawa yang menyeramkan. Kelakarlah Daus ni. Sudah. Cepat-cepatlah si Saipul ni, dia suruh semua yang ada kat dalam kereta tu tutup tingkap balik. Lepas tu diorang ni pun just baca je apa surah yang diorang tahu untuk menenangkan keadaan masa tu. Paginya, dalam pukul 7 pagi macam tu, diorang ni memang tak tidur pun sampai pukul 7 pagi tu. Tapi bila dah nampakkan matahari tu timbul, diorang pun balik semula ke apartmen tu. Sampai-sampai dekat apartmen, benda pertama diorang buat, diorang pun cas mata. Rehatlah dulu, tidur sekejap. Dalam pukul 11 pagi macam tu, diorang pun terus check out, terus menuju balik ke universiti. Dalam perjalanan balik tu, si Saipul ni just doa jugalah kan. Semoga janganlah ada benda yang ikut diorang ni balik. Mujurlah sampai kat universiti tak ada apa-apa pun perkara pelik yang berlaku. Cuma si Amira je, mak ayah dia ambil untuk bawa dia balik ke kampung pergi berubat. Alhamdulillah, tak ada pun kes tu berpanjangan. Bercakap pasal Cameron Highland ni, aku faham sangat lah. Aku berkali-kali juga dah pergi Cameron Highland ni. So aku tahulah bentuk muka bumi ni macam mana. Aku tak tahu apartmen mana yang si Saiful ni maksudkan. Sebab dia pun tak bagi detail pun nama apartmen tu. Satu-satunya benda yang dia bagi tahu adalah dekat tanah rata letaknya apartmen tu. Tapi kalau kat kawasan Cameron Highland ni, memang aku maklum lah, banyak je tempat-tempat yang sunyi. Lagilah dengan suasana sejuknya. Yang kadang tu bila berkabus tu pun, kadang-kadang tu menampakkan macam angker je macam tu kan. Betul tak? Kabus tu sendiri kadang-kadang nampak macam seram je. Kalau aku nak pesan kat korang suruh berhati-hati sangat pun, tak boleh juga. Lah kan, kadang-kadang ni kalau kita order bilik ni pun, bukannya kita tahu sejarah tempat tu. Nampak dalam gambar semuanya elok, semuanya cantik aja. Bila dah sampai, bila dah duduk, barulah tahu tempat tu punya creepy macam mana bentuknya. Apapun, aku harap korang yang suka check-in homestay ni berhati-hatilah. Ataupun nasihat yang lebih tepat boleh aku bagi, korang kena ready je dengan sebarang kemungkinan. Apapun, amalkanlah selawat. Sebelum masuk homestay tu, berilah salam, selawat, minta pada Allah. Jauhkanlah segala gangguan yang tak diinginkan. InsyaAllah dipermudahkan nanti, insyaAllah. Sebelum aku nak tamatkan malam mistik kali ni, kalau korang yang suka konten-konten aku, dapatlah korang belanja aku satu like tu. Belanjalah, komen sekali. Lagi best kalau korang dapat sharekan cerita-cerita aku ni. Sampai-sampaikanlah kat kawan-kawan korang, awet korang, boyfriend korang, saudara mara korang, crush korang ke semua tu kan. Tentang keberadaan channel Anas Rahmat ni dekat YouTube. Subscribe sekali buat korang yang masih lagi belum subscribe channel Anas Rahmat ni. Alright,
Kita jumpa lagi di malam mistik yang akan datang. Korang jaga diri korang baik-baik. Ingat pesan aku, jangan sesekali pun berurusan dengan setan kalau korang nak hidup korang bahagia. Ingat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Good. Bye. Malam mistik.